tingkatan 1 tajuk saliran. Okey, yang pertama sekali dalam tajuk ini kita akan belajar dulu mengenai pandan darat, pandan darat fizikal, peringkat aliran sungai. Jadi air ni, sifat air ni dia akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah lah. Okey. Jadi air ni akan mengalir melalui lurah dan kawasan tadahan hujan di tanah tinggi ke kawasan tanah rendah, akhirnya masuk ke tasik dan ke laut. Okey, keadaan ini akan membentuk pelbagai pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran. Okey, kalau awak tengok di slide ini ada 3 peringkat. Ini kita panggil peringkat hulu. Peringkat hulu sungai. Dia akan mengalir daripada kawasan yang lebih tinggi ni terus masuk ke dalam lurah, mengalir masuk ke dalam lurah sungai, kemudian sampai ke kawasan peringkat tengah. Kemudian sampailah ke peringkat hilir. Hilir ni kawasan yang paling rendah, seterusnya akan turun ke tasik dan ke laut. Okey, jadi apakah bentuk muka bumi yang akan terbentuk di setiap peringkat ini? Okey, kita tengok dulu di peringkat hulu, di mana aliran di sini airnya laju dan deras. Maka akan berlaku lebih banyak proses hakisan. Okey, batuan lembut, batuan keras akan terhakis di sini. Okey, biasanya di sini akan terbentuk lurah V. Ini bentuk lurah V. Lurah V. Ini batuan keras, ini batuan lembut. Jadi batuan lembut ini akan dihakis dengan lebih giat, maka akan jadi macam inilah. Okey, seterusnya apabila sampai di kawasan tengah, okey, sebelum tu di kawasan ini juga akan terjadinya air terjun jeram kerana alirannya yang sangat deras. Okey, apabila sampai ke kawasan peringkat tengah, aliran sudah menjadi semakin perlahan, lebih perlahan daripada peringkat hulu tadi. Okey, ini peringkat tengah sungai akan terjadi pula lurah yang berbentuk U, di mana hakisannya lebih ringan lah, lebih ringan, dan ada juga batuan yang dibawa daripada peringkat hulu tadi akan termendap di sini sebab aliran yang perlahan. Okey, peringkat tengah sungai banyak aliran yang berbentuk U dan lurah berbentuk U. Susuh bukit berpancar juga banyak wujud di sini. Dan yang terakhir sekali, apabila dia sampai di kawasan hilir sungai, maka alirannya menjadi sangat perlahan. Di sini akan terbentuk tasik ladam, delta, lurah semakin melebar dan cetek aliran sungai perlahan, cerun akan lebih landai. Okey. Seterusnya kita tengok pula taburan di Malaysia ini, sungai dan tasik. Taburan sungai dan taburan tasik seperti mana yang awak lihat di dalam peta. Kita tengok ini ialah lokasi sungai yang terdapat di negara kita. Ini sungai yang paling panjang di Malaysia, iaitu Sungai Rajang. Okey, dan di sini kita boleh tengok ada tasik di Pahang, okey, dan tasik di mana lagi terletak adanya tasik, seperti tasik yang terdapat di Terengganu, Tasik Kenyir. Okey, seterusnya kita tengok pula tajuk yang seterusnya ialah kepentingan sungai. Kepentingan yang pertama ialah sungai sebagai kuasa hidroelektrik, di mana aliran yang deras sungai menyebabkan kita boleh menghasilkan tenaga. Okey, yang kedua, sumber pengairan. Sumber pengairan ini kita rujuk kepada pengairan buat tali air untuk tanam padi. Contohnya di Sungai Muda, Kedah dijadikan kawasan pengairan. Yang ketiga, untuk kegunaan domestik. Kegunaan domestik dijadikan sebagai sumber air untuk penduduk guna untuk membasuh pakaian, memberikan air ternakan, untuk mandi dan sebagainya. Yang keempat, sebagai sempadan semula jadi, di mana sungai ini boleh menjadi sempadan. Contoh antara negeri Perak dan Selangor adanya sungai bernam. Antara negara Malaysia dan Thailand adanya sungai Golok. Okey.
Sebagai sumber protein ini maksudnya sungai akan membekalkan sumber ikan air tawar seperti ikan telepia, ikan jelawat, ikan pating. Contohnya seperti terdapat di sungai Kenabatangan, sungai Beruas, sungai Endau. Okey, sungai juga kepentingannya ialah menjadi pengangkutan dan perhubungan. Contohnya Sungai Rajang dijadikan jalan perhubungan. Okey, boleh mudik hingga ke Kapit di pedalaman Sarawak, Sungai Rajang tu. Dan yang terakhir ialah sebagai kepentingannya sebagai pusat rekreasi dan pelancongan. Contoh seperti Sungai Melaka terkenal dengan aktiviti river cruise. Okey, kepentingan tasik pula. Itu kepentingan sungai. Kepentingan tasik lebih kurang juga dengan kepentingan sungai. Contohnya, yang pertama untuk domestik, kegunaan domestik. Tasik ini membekalkan sumber air untuk kegunaan harian pada penduduk. Contohnya Tasik Bera di Pahang menyalurkan air dari sungai ke rumah untuk kegunaan harian. Yang kedua sebagai tempat rekreasi dan pelancongan. Contohnya Tasik Chini, Tasik Kenyir, di mana orang datang untuk melancong, sewa rumah bot untuk memancing dan sebagainya. Yang ketiga, kuasa hidroelektrik. Kerana Tasik ini mempunyai takungan air yang banyak lah. Contohnya Empangan Temenggu di Perak, Empangan Kenyir di Terengganu. Dan yang terakhir sebagai sumber protein di mana ikan air tawar dibekalkan. Tasik boleh membekalkan ikan air tawar. Contohnya Tasik Bera yang kaya dengan pelbagai jenis ikan air tawar seperti ikan bau, ikan haruan. Okey, sekian sahaja untuk tajuk ini.